berkenaan dengan thumma istaqamu daripada ayat yang saya bacakan tadi. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mentafsirkan ayat ini. Mentafsirkan thumma istaqamu. Apa itu thumma istaqamu? Lam yusyriku billahi syai'an wa lam yaltafitu bil ilahi ghairihi. Thumma istaqamu ala anna Allah rabbahum. Mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, ya, dan mereka tidak berpaling kepada Tuhan selain daripada Allah, dan mereka beristiqamah bahawa Allah itu sembahan mereka. Umar Al-Khattab juga mentafsirkan thumma istaqamu ini, ialah mereka tetap beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak belok ke kanan dan ke kiri seperti mana Musa. Apabila kita menjenguk kepada apa yang dimaksudkan oleh para sahabat, dua sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, istiqamah ini adalah istiqamah di atas tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Wasiti memberi penjelasan, mengupas berkenaan dengan istiqamah ini. Al-Wasiti ini seorang mufassir yang terkenal, yang selalu kita dengar namanya. Al-Wasiti kata, hiya khuslatul lati biha kamalat al-muhasin. Istiqamah ini adalah sifat yang menyempurnakan segala kebaikan. Sidang pendengar sekalian, apabila kita mendengar tentang istiqamah ini, sangat menarik dan sangat luas pengertian istiqamah ini. Bukan kita memahami dalam kelompok yang kecil saja, tetapi istiqamah ini sangat luas dan sangat susah untuk kita memahaminya. Apabila kita melihat balik kepada sejarah baginda, kita menjenguk kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa tuan-tuan sekalian, dan saya nak bawa sidang pendengar sekalian, seperti mana satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh kafir Quraisy supaya meninggalkan dakwah baginda. Mereka menawarkan baginda, wahai Rasulullah, sekiranya engkau nak menjadi seorang yang kaya, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami dan menjadi engkau orang yang paling kaya di kalangan kami. Sekiranya engkau nak wanita, maka kami akan mencari wanita yang paling cantik di kalangan kami. Sekiranya engkau nak pangkat ataupun nak darjat, maka kami mengangkat engkau menjadi orang yang paling tinggi di kalangan kami. Maka Rasulullah SAW menetapkan pendiriannya, menolak semua tawaran-tawaran kafir Quraisy tadi. Ini yang dimaksudkan istiqamah. Kemudian apabila kafir Quraisy melihat dakwah baginda, tawaran-tawaran tadi tidak berjaya, maka kafir Quraisy tawar lagi kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, boleh tak kami ni sembah Tuhan engkau satu hari, kemudian engkau sembah Tuhan kami satu hari, selang sehari kami sembah sama sembah. Maka Nabi SAW menolak tawaran tadi. Kita lihat kepada para sahabat. Bilal bin Rabah, seorang sahabat, hamba Habsyi, kulitnya hitam, seorang hamba, dipaksa untuk meninggalkan tauhid, untuk meninggalkan agama Islam ini, untuk meninggalkan akidah yang dipercayai, yang diyakini, yang mereka yakini. Kemudian ditarik, kemudian Bilal bin Rabah tadi diheret di tengah panas dengan tidak berpakai baju, diheret di tengah panas, kemudian dihempak batu yang besar di atas dadanya, dipaksa untuk meninggalkan akidah ini. Maka Bilal bin Rabah tegas mengatakan ahad, 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 tegas dengan akidahnya, tidak menggadaikan akidahnya, istiqamah di atas akidah, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan istiqamah. Kita lihat balik kepada sahabat yang lain, seperti mana Ja'far bin Abi Talib, yang sama-sama kita maklumi. Ja'far bin Talib ketika mana pergi berhijrah bersama kaum muslimin ke Habasyah. Kemudian apabila sampai di Habasyah, para pendeta di sekeliling Raja Najasyi menyuruh, wahai kaum muslimin, sujud dan rokoklah kepada Raja Najasyi, yang ini tanda penghormatan kepada raja mereka. Maka tegas
Ja'far bin Abi Talib mengatakan, kami tidak sujud melainkan Allah. Ini adalah katanya istiqamah yang kita sama-sama kita bincangkan pada hari ini. Sesungguhnya istiqamah ini bukan satu benda yang senang, bukan satu benda yang kita mudah untuk kita mengharunginya. Tetapi istiqamah ini terselah apabila datang yang kesusahan dan kepayahan dan kesukaran yang sangat sukar. Ini yang dimaksudkan istiqamah. Istiqamah ini bukan satu benda yang senang. Sidang pendengar sekalian, yang saya nak tegaskan pada hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan berkenaan dengan istiqamah ini di dalam surah Al-Hud ayat 1-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Hud tadi ayat 1-12, fastaqim kama umir, maka beristiqamahlah apa yang kami perintahkan. Ibnu Abbas, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mentafsirkan ayat ini, tidak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat daripada keseluruhan Al-Quran yang lebih dahsyat dan lebih susah daripada ayat ini. Apabila kita melihat berkenaan dengan ayat yang kita bincangkan tadi, merupakan ayat yang paling sukar ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan dengan istiqamah apa yang diperintahkan oleh Allah. Beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah, beristiqamah di atas iman dan tauhid, di atas akidah yang betul kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah sidang pendengar sekalian, kita nak kena rasai bahawa istiqamah ini bukan satu benda yang senang. Dan ini merupakan ayat yang paling sukar yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ketika mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau cepat beruban? Kenapa engkau ni tiba-tiba beruban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya surah Al-Hud dan saudara-saudaranya menyebabkan aku beruban.